Jadi dua tanda berlaku pada waktu malam dan satu lagi tanda berlaku pada waktu pagi besoknya, iaitu cahaya matahari jadi putih. Tidak menjadi kebiasaan warna kuning merah macam kita. Maka berlakulah Lailatul Qadar malam semalam. Jadi kalau kita tak buat apa-apa pada malam sebelumnya, malam tu rugilah kita. Sebenar-benar rugi. Malam ni konsert 8 pagi dah beratur. Tidur, makan, berak, kencing di stadium. Itu kegemaran kita. Ada yang beratur sebab ada nak keluar handphone baru, jam baru, beg tangan baru. Bawa toto pada rumah, tidur depan kedai. Itulah dia penangan dunia. Padahal makan nasi Arab tadi 2 jam makan, besok pagi makan, ketandah kita. Sedapnya ada setengah jam. Makan nasi lemak tadi sambil minum, sambil makan pedas. Jam yang kita beli pun lama-lama buruk. Handphone yang kita pakai lama-lama buang. Tapi beratur sanggup. Bila sebut Lailatul Qadar, bila Lailatul Qadar tu, Allah nak ampunkan dosa orang. Dosa kita. Bila Lailatul Qadar tu, kalau siapa yang ibadat dalam dia, bersamaan 83 tahun pahala dia. Bila Lailatul Qadar tu, siapa yang berdoa dalam dia, Allah makbulkan doa dia. Bila tak ada apa pun. Lailatul Qadar dah lepas ke? Lailatul Qadar tu apa? Tak tahu pula Lailatul Qadar. Sayang tuan-tuan. Sebab tu saya seronok tuan-tuan hari ini buat ceramah tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Kalau tahun lepas, kita biarkan dia berlalu. Kali ini, tangkap Lailatul Qadar. Jangan biar dia berlalu begitu sahaja. Aku nak buat ibadat. Sekarang bukan zaman lagi nak bangun tengah malam buat semprit. Sekarang boleh order semprit. Tak payah bangun malam nak jahit langsir macam zaman orang dulu-dulu. 10 malam terakhir sibuk mengecat, sibuk buat langsir. Zaman sekarang sepah langsir kat kedai, kat shopping mall. Putu kacang, semperit, bahulu, itu semua boleh booking. Langsir, baju, semua boleh booking. Wakilkan orang buat. Tetapi buat ibadat, mana boleh wakil? Kau tolong sembahyang untuk aku tau. Mana nak tahu kok malam ni Lailatul Qadar, kau tolong sembahyang untuk aku Tak. Kita kena buat sendiri. Macam mana kita pergi toilet. Aku ni nak membuang. Kau wakilkan aku, kau tolong buang kejap. Engkau nak buang, kau lah buang. Mana boleh wakil-wakil? Lailatul Qadar pun macam tu. Tak apalah wakil pada engkau. Kau tolong bacakan Quran untuk aku. Dapatlah pahala kat aku. Engkau nak buat apa? Aku nak tengok bola. Aku nak membeli belah. Membeli belah apa? Kedai-kedai tutup pukul 12 malam. Aku nak beli kat Shopee 24 jam buka. Jadi tuan-tuan yang saya hormati. Lailatul Qadar. Jangan kita pandang kecil. Sebab apa? Sebab dosa kita banyak. Kita kalau tak ada duit, agak-agak susah hati. Sekarang 24, 25 hari bulan. Sehari 2 lagi masuk gaji. Tiba-tiba gaji tak masuk. Gaji dah masuk ke? Aku cocok tak ada pun. Kenapa 29 tak masuk, 30 tak masuk. 1 hari bulan tak masuk. Raya pun tak masuk. Agak-agak macam mana? Pasang spanduk depan tu. Gaji. Kalau pahala tak masuk, ada susah hati. Dalam bank kita, bulan lepas,
kita cocok duit, tengok baki. 15,000 baki. Hari ni kita cocok nak buat keluar duit, baki 5,000. Siapa yang cocok? Aku tak ambil duit. Pergi tanya bank muamalat. Nasib baik bank muamalat telus, tak ada benda tu. Tuan-tuan susah hati lah tuan-tuan. Duit hilang daripada akaun. Buat sidang akhbar tu. Saya hilang duit, dia minta pada pihak menyiasat. Rupa-rupanya dia transfer akaun dia. Akaun hak lain pula. 4 hari lepas tu saya minta maaf, saya transfer. Mai tuduh orang je dulu tuan. Kita hilang 12,000 susah hati, hilang 100 susah hati, hilang 12,000 susah hati, hilang pahala tak susah hati. Tadi saya cakap, ada orang tak masuk duit, susah hati. Ada orang tak ada duit, susah hati. Tapi dia tak susah hati, pahala tak ada. Pahala tak masuk. Sekarang ni pukul 12.45. Apa pahala yang masuk? Betul berfikir. Nasib baik masuk ceramah, dapat pahala. Tengok-tengok ceramah pun tak masuk. Pasal ramai-ramai kat lobi tu. Ceramah Ustaz apa? Ustaz Kazam. Kazam tu. Dia pergi makan kat Menara KL. Restoran buka. Relax. Dia makan. Dah lah tak puasa. Ceramah pun tidak. Zuhur pun tidak. Langsung tak ada pahala. Relax. Padahal nak mati. Kita kalau tak ada duit, tak ada masalah tuan-tuan. Kita ada kelab. Rumah kita terbakar, duit semua hilang. Kelab bantu kita. Persatuan bantu kita. YB bantu kita. Kalau YB tak bantu, jumpa je Encik Karam. Karam akan bantu kita. Harapkan pagar. Pagar makan padi. Viral lah benda tu. Viralnya orang bantu. Tapi kalau tak ada pahala di hari kiamat, siapa nak bagi pahala? Sampai di hari kiamat tak ada pahala. Bang, panggil suami. Bang, tolong bang. Pahala bang. Aku pun tak ada pahala, bagi kau. Di dunia, suami tolong. Anak mak tolong, semua tolong. Akhirat tak ada tolong. Kita bawa sendiri. Sebab itu Allah bagi pada kita satu bulan yang sangat istimewa. Nama dia Lailatul Qadar. 83 tahun pahala dia. Bersamaan 1000 bulan. Kalau kita lepaskan peluang ni, rugi sangat. Tapi yang terlepas peluang tiket dah habis, tengok Coldplay. Sayanglah, habis. Sayanglah. Lailatul Qadar terlepas, ada yang cakap Azimir terlepas. Tak ada. Sebab itu, kena cari Lailatul Qadar. Sebab apa? Tadi saya sebut, dosa kita banyak. Bulan ni Allah nak ampunkan kita. Banyak dosa. Tuan-tuan, cuba bayang duduk dalam kubur. Tuan-tuan kalau rasa-rasa boring ceramah saya, pergi balik duduk atas pejabat. Duduk dalam bilik, tak boleh pantry. Tidur bawah bantal, tidur bawah meja. Kalau rasa boring lah kerja dekat MMC ni tuan-tuan, pergi tukar kerja tempat lain. Letak jawatan sini, tukar tempat lain. Daripada MMC, KMC pula. Kalau rasa-rasa jemu duduk di KL, jam tak habis-habis, pindah ke Ipoh. Simple. Duduk Ipoh, tak ada jam. Menung. Tak ada jam langsung, relax. Mana ada jam? Relax. Tapi kalau jam dalam kubur, nak pergi mana? Jam dalam kubur. Gelap. TMB mana TMB? Panas. Daikin pun Daikin. Seksa. Tolong. Siapa nak datang? Seorang-seorang. Tapi kalaulah ada pahala, selamat dalam kubur. Jadi Allah nak bagi pahala yang banyak pada kita. Istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok-tengok Allah bagi dah berpuluh kali dah. Satu pun kita tak sambut.
Kad akak jatuh ke apa jatuh tu kak. Okey. Nampak? Sayang pada kad tu. Cepat ambil, nampak? Kalau kita sayang pada Lailatul Qadar, ambil ke tidak? Relax. Ustaz faham tak? Tak. Bukan saya tak nak ambil Lailatul Qadar tu. Saya uzur, faham? 10 hari yang terakhir, saya datang uzur, Ustaz. Nak sembahyang tak boleh. Baca Quran tak boleh. Ustaz tak apa, dalam uzur tak ada. Kalau kau tak boleh sembahyang, kalau kau tak boleh baca Quran, kau berzikir. Ada 2 perkataan yang Allah sayang. Ada 2 perkataan yang ringan lidah sebut. Ada 2 perkataan yang pahala besar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sebut 2 benda ni Allah paling sayang. Sebut 2 benda ni paling ringan pada lidah, tapi pahalanya paling berat. Kalau akak uzur, malam-malam tu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Buat yang tu lah. Ustaz tahu tak saya penat. Tak boleh kata apa. Tak boleh kata apa. Nak kata apa ni? Itu kalau kak penat, kak buat apa? Main TikTok. Oh, main TikTok tak penat. Tuan-tuan yang saya hormati. Satu. Yang kedua, setiap sesuatu dia mesti ada istimewa. Hari yang istimewa dalam seminggu, Jumaat. Saat yang paling mustajab berdoa, hari Jumaat. Bila? Selepas asar, masuk maghrib hari Khamis, masuk maghrib hari Jumaat, itu mustajab. 2, waktu imam duduk antara 2 khutbah sembahyang Jumaat. Ini waktu yang mustajab berdoa. Ada bulan yang paling mulia, nama dia Ramadan. Ada malam yang mulia, nama dia apa? Lailatul Qadar. Setiap sesuatu, semua ada saat dia. Allah bukan jadikan satu benda tu tak ada apa-apa. Hari ada yang istimewa. Bulan ada yang istimewa. Quran kita ada penghulu kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada jantung Al-Quran. Setiap sesuatu dia ada istimewa dia. Maka sekarang kita bertemu dengan apa? Nombor 1, bertemu dengan bulan yang paling mulia, Ramadan. Sekarang kita jumpa. Kita bertemu dengan malam yang paling mulia. Nama dia apa? Lailatul Qadar. Kita bertemu dengan saat yang pada masa itu bila kita berdoa, Allah makbulkan doa, Allah terima kita dan Allah ampunkan dosa kita. 1. Yang kedua, setiap sesuatu ada tanda. Tadi saya sebut, setiap sesuatu ada tempat dia. Yang terbaik, masa terbaik. Saya bagi contoh, bulan yang terbaik, waktu terbaik, hari terbaik. Masjid terbaik, ada Masjidil Haram. 100,000 kali ganda sembahyang daripada tempat lain. Masjid paling hebat sekali. 100,000 daripada masjid-masjid biasa. Tempat yang terbaik, ada yang kata Mekah, ada yang kata Madinah. Mekah sebab apa? Sebab ada Kaabah. Madinah sebab apa? Ada kubur Nabi Muhammad, maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi, yang kedua apa dia? Setiap sesuatu ada tanda-tandanya. Ustaz, mati mana ada tanda? Ya. Yeah. Mak ada lagi. Mak saya dah meninggal. Itulah tandanya akak akan meninggal. Mak dah meninggal, ayah dah meninggal, Tok Wan dah meninggal, nenek dah meninggal. Lepas ni siapa pula meninggal? Kita lah. Tak nampak lagi tanda tu. Tak, saya nak tanda yang ada pada kita. Kalau gitu, kalau akak nak ada tanda pada akak edah-edah. Ada edah 2 kilo masuk penjara, jatuh hukum. Besok awak dia jatuh hukum gantung. Ada tanda dia. Sebab itu Allah rahsiakan. Mati itu bila? Tapi tanda akan mati ada. Di mana?
Tu kubur banyak. Jalan Ampang. Kubur belakang Hotel Maya. Kubur Ampang. Kita duduk lalu atas kubur. Di situ ada kubur P. Ramlee, Tompel, Saloma, semua ada. Batu Nesan penuh. Itulah tanda kita akan mati. Cuba buka gambar sekolah kita. Tingkatan 5 lepas SPM. Gambar dengan cikgu. Cikgu Wong. Tak meng gambar. Cuba tengok. Berapa orang yang dah mati? Yang ni dah mati dah. Cikgu Wong ni pun tak ada dah. Ni ketua kelas pun mati dah. Ini mati dah. Ni mati dah. Tu siapa yang hidup opah? Opah seorang. Astagfirullahaladzim. Lepas ni opah lah pula. Itulah tanda yang kita akan mati. Itu tandanya. Tuan-tuan. Lailatul Qadar ada tak tanda? Ada. Jangan kata tak ada. Cuma orang yang terbuka hijab, yang nampak ada tanda Lailatul Qadar ada tanda. Orang mengandung ada tanda. Nampak? Kenapa so? Lawyer. Pening-pening je. Kamu dah cek ke? Cek apa? Yelah, pregnancy. Tak ada cek ke? Test, tak boleh test ke? Dah berapa lama tak datang haid kamu? Dah 4 tahun. Astagfirullahaladzim. Itu dah putus haid nama dia. Orang nak bersalin pun ada tanda. Mana ada orang bersalin tiba-tiba dia keluar. Pergi pasal Ramadan jalan, keluar baby. Abah, dah keluar. Mana ada, mesti ada tanda. Setiap sesuatu ada tanda. Kalaulah mati ada tanda, senang nak hidup. Kalaulah mati ada tarikh, awak akan mati 2040. Nampak lagi? Enjoy nampak tu. Kan mati lagi. Seronok macam tu. Lailatul Qadar akan datang pada 27 hari bulan. Hari ini baru 14. Ambil Tidak tu. Sebab tu Allah rahsiakan. Bilakah akan berlaku Lailatul Qadar? Jawapan dia dalam bulan Ramadan. Bila? Bulan Ramadan. Bila? Bulan Ramadan. Maknanya, possible dia berlaku dalam bulan Ramadan. Okey, Nabi Muhammad dia kecilkan saiz dia. Carilah pada 10 malam terakhir. Dikecilkan lagi sebab dia tahu kita ni nak cari 30 ni berat. Carilah pada malam-malam ganjil pada 10 malam yang terakhir. Tetapi kalau Allah nak bagi malam tambah, malam kedua, mana kita tahu? Sebab tu orang yang beriman, dia tak akan lepaskan peluang. Macam mana dia bersungguh-sungguh beratur beli nasi lemak pukul 2 pagi. Macam mana dia beratur beli nasi kandar Sulaiman Akhlaqan. 4 jam beratur. Sanggup tu datang daripada Johor pasal nak cari nasi Chef Amar. Sanggup tu tuan-tuan. Pergi kedai. Apa nama, mat sana, mat sini, mat sini, mat sini. Mula-mula pergi, habis. Pergi sini, habis. Cari, mat. 5 superstore hilang. 5 kedai mat tak ada. Habis tak? Apa benda kau cari? Zeppel. Zeppel. What's up guys? Astagfirullahaladzim. Tak pernah faham, tak faham sudah. Dia cari Zeppel tu dengan 5 kasturi tu. 5 kedai market apa tak? Habis. Sanggup tu. Kenapa kau tak cari Lailatul Qadar? Padahal kita kalau minum air berkabinet macam itu, campur pula laici, gula tinggi tak? Tinggi. Patutnya sihat di bulan Ramadan. Ni bulan Ramadan naik gula 18. Habis-habis puasa, potong jari.
Sebab tu nama dia diabetes. Kau tak jaga kaki, tak jaga gula, diabetes. Tak mana faham? Tak faham sudah. Kau tak jaga betul bacaan gula kau, peha. Potong peha. Kalau peha dah dipotong pun kau tak jaga, berpindah alam kita. Tapi kalau kita mencari Ramadan, mencari Lailatul Qadar, tak akan siapa dipotong kaki. Malah mendapat nikmat yang sebesar-besar nikmatnya. Sebab itulah Allah rahsiakan bila tarikh mati, Allah rahsiakan bila tarikh kiamat. Tapi Allah bagi tak tanda kiamat? Allah bagi tak tanda mati? Allah bagi tak tanda Lailatul Qadar? Kalaulah kiamat tu ada tanda tarikh dia, kiamat dijangka berlaku 2030. Pakat enjoy. Ronok kiamat belum. Tapi dia mari petanda-petanda. Besok gerhana. 8 hari bulan gerhana. Gerhana dalam bulan Ramadan 2 kali. Ini apa petanda pula? Sudah. Nak kiamat ke? Imam Mahdi. Ada orang duk mencari Imam Mahdi. Saya dah jumpa dah. Mualim baru duk cari. Saya mengaku saya dah jumpa Imam Mahdi. Saya pergi ceramah di satu masjid. Nama imam tu Mahdi. Jadi lekat nama dia Imam Mahdi. Sampai sekarang tak Imam Mahdi. Saya jumpa dah. Orang lain baru duk cari. Begitulah. Setiap sesuatu ada tanda. Apa tanda tua? Uban. Saya bila tengok dalam cermin dah tua dah, aku dah ada uban. Uban dah ada. Tanda-tanda anak darah. Dia main haid. Buat sidang akhbar pula. Lah, anak darah ayah dia datang haid. Astaghfirullahalazim. Ala Kasim. Tak malu ke? Dulu-dulu orang perempuan, kalau nak beli tuala wanita tu, bungkus. Balut dengan paper, malu orang tengok. Zaman saya dulu ni bila tuala wanita, modeh. Nama apa? Modeh. Modest dengan stay free. Sekarang iklan tu melompat makcik tu dalam TV. Dengan memakai ni lebih perlindungan. Puruk lompat itu. Astaghfirullahalazim. Apa kejadah engkau? Siap bagi tahu ke orang anak kita dah mari haid. Astaghfirullahalazim. Malu ke orang. Oi. Tapi nak buat macam mana sekarang dah open. Malu. Zaman kita dulu malu. Datang pula haid. Tak dijangka. Kelang kabut lah. Kau dah bawa dah. Zaman. Bisik-bisik. Apa bisik tu? Kena kejantan lah. Dulu kalau datang di ofis, jenuh cari 10 kawan. Kau dah bawa dah. Kawan dia pula semua warga mah. Memang tak bawa. Ni parah. Begitulah dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni, kalaulah ada tanda. Tetap pula tarikh dia. Semua nunggu. Okey, malam ni stop. Sesi minyak tutup. Kedai makan tutup, bazar Ramadan tutup. Semua sembahyang. Pasal malam ni Lailatul Qadar. Sebab tu Allah tak bagi tahu. Allah rahsiakan. Siapa yang rajin, pergi cari. Siapa yang rajin, pergi cari. Dapatlah. Tapi ada tanda-tanda dia. Jadi sebab itu Nabi SAW sebut Lailatul Qadri fil ashri al-bawaqi. Lailatul Qadar itu berlaku pada 10 malam yang terakhir. Baqi pada 10 malam yang terakhir. Man qamahunna ibtigha hisbatihinna. Maka siapa-siapa yang mencari menghidupkan malam itu semata-mata mencari keredaan Allah, fa innallaha tabaraka wa ta'ala
yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbih wa ma ta'akhkhar. Maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia, baik dosa dia yang lepas ataupun dosa dia yang akan datang. Nombor 1. Kata Rasulullah, Lailatul Qadar ni 10 malam terakhir. Jadi siapa-siapa yang cari dia, maka Allah Ta'ala akan bagi apa pada dia? Akan diampunkan dosanya yang dulu dengan dosanya yang akan datang. Jadi tuan-tuan, dosa kita banyak. Zaman dulu, zaman duk cinta dengan suami kita. Lah suami lah. Dulu, boyfriend, girlfriend. Daripada KL tahu tu tak siap, sama siap. Duk dating dah tu. Jogging sama-sama. Naik bukit nenah. Makan nenah atas. Abang, penat wak. Dia pun pegang tangan. Tak kahwin lagi tu. Dosa tu. Kemudian turun pula naik motor balik. Naik motor ES5. Dua-dua duk olahraga. Tak jumpa bonggol pun. Berik je kerja. Kejap berik. Dosa kat so. Apa cerita? Itu boleh masuk lagi tengok wayang. Bukan dia tengok pun. Dia yang buat wayang. Dosa tu. Itu dosa waktu bercinta. Ni dosa lepas kahwin. Kita ni bila mula-mula kahwin, 3 minggu kahwin puasa. Cuba tengok isteri kejut suami. Bangun sahur. Baru 3 minggu. Bang, sama sahur bang. Lembutnya. Bang, sahur bang. Lagi mengada orang tua tu. Cuba 3 tahun lepas tu. Bangkitlah bang. Oh, bangun lah. Satu flat buka lampu. Terah. Berkat suara isteri dia tu. Oi, tuan-tuan. Oi, nak bagi suara lepas ni bagi menikah. Lepas segala suara tu. Dengan jaga Nepal di bawah pun bangun sekali. Tak? Oi, semayang subuh kadang lepas. Semayang subuh kadang tak buat. Kadang kita ni semayang tak di office. I semayang Zuhur di rumah. Kenapa tak buat di office? Yelah nak make up nak buang balik kan. Susah. Betul? Atau I semayang di rumah. Nah kan mandi semua sekali semayang. Boleh ke? Pasal awak malas buang make up, awak tinggalkan semayang. Tuhan pun fahamkan masalah kita. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke? Main-main dan semayang ni tuan-tuan. Oi, tapi Allah masih sayang pada kita. Allah bagi peluang nak ampunkan kita. Carilah jalan sikit. Sebab tu ada orang 10 malam terakhir dia i'tikaf. Ambil cuti, bawa isteri duduk di masjid i'tikaf. Bawa anak, bawa isteri semayang. Allahu Akbar. Semayang, ambil cuti dia. Dia kata saya dah kerja 25 tahun tak pernah cuti 10 malam terakhir. Tahun ini saya buat. Takkan tak boleh korban untuk diri sendiri. Supaya Allah ampunkan dosaku. Dosa kita ni banyak. Tu belum masuk dalam dosa dengan mak. Bila masa saya berdosa dengan mak Ustaz? Saya bela mak saya. Kita akan nampak kita siapa bila kita bertemu dengan masalah. Selagi mana belum jumpa masalah, semua baik. So far, I dengan mother-in-law, okey lah. So far, okey lah. Sebab you tak bela dia. Sebab dia tak duduk dengan you. Cuba duduk dengan you. Mak mertua you nama apa? Nyonya Mansur. Nyonya Mansur? Spek mata dia mesti besar ke depan. Sekarang kita memang baik dengan mak kita sebab mak sihat, ada pencen pula. Cuba dia sakit. Dia duduk dengan kita.
Som, nak air? Som. Apa pula orang tua tu? Air lah apa? Nampak? Ingat tak dosa tak? Bawa air, pi dekat cowai. Ambil air sejuk. Bagi kat mak minum. Masya Allah. Mak minum tu slow, cepatlah mak. Oh, banyak kerja nak buat ni. Mati lemah orang tua tu kan. Masuk ke hidung. Jangan. Itu dosa dengan mak kita, dosa dengan suami isteri kita. Oh, banyak tuan. Suami buat balik udang, buat balik sotong, buat balik petai, masak. Masak tau. Abang nak hari ni sambal, tumis petai. Udang campur dengan sotong. USA nama dia. Udang, sotong, A tu kebelasah lah apa pun. Tu nama dia USA. Yelah bang. Suami patah balik ke belakang. Kita ada ngarah je, nyampah. Tapi suami tak dengar. Siapa yang dengar? Allah. Sekarang suami tu dah mati dah. Sikit udang. Sudah hentai. Nak kata apa? Jadi Allah Ta'ala ni dia nak bagi pada kita satu malam yang mana Allah nak ampunkan dosa kita. Tengok-tengok malam tu cantiknya main panjut. Main mecun bunga api macam tak ada dosa. Apa nak jadi tuan-tuan? Mama, ya kejap. Mama pakai ketupat ni. Mainlah cepat bunga api ni mama. Zaman saya dulu main bunga api cap kucing. Besi di tangkai. Bunga api. Lipat dua macam tu. Lempar atas pokok. Bercahaya atas pokok. Seronok zaman tu. Lempar-lempar jatuh atas rumah orang. Terbakar memacik tu. Dia dalam rumah tu. Tu zaman tu. Main meriam buluh macam cerita 18 puasa. Ya. Sekarang cuba tuan-tuan tengok. Bunga api tu dah. 1 KL. Dia punya. 40,000 tu. Kayanya orang kita main bakar duit 40,000. Malam tu kebetulan Lailatul Qadar. Engkau tak rasa berdosa, engkau tak rasa apa-apa, kau biarkan dia berlalu begitu saja. Oh yeah, main mengapi. Zaman dulu main panjut. Sayang tuan-tuan. Sebab tu cari jalan macam mana bulan ni aku tak nak lepas. Tahun lepas aku banyak shopping. 10 malam terakhir, aku pergi Masjid India, aku pergi lorong sana, aku pergi bazar sini. Tahun ini aku tak ada dah. Sebab baju aku pun baru. Ni pun baju raya juga. Tahun ini aku nak pulun betul. Mungkin Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Baik, yang kedua. Nabi sebut apa? Kata Nabi, wahia lailatu witrin. Tis'u au sab'u au khamisah au thalisah au akhiru lailah. Kata Rasulullah, pada malam itu mungkin berlaku pada malam ganjil 21, 29, 27, 25, 23 atau malam terakhir di bulan Ramadan. Mungkin kata dia. Berlaku pada malam-malam ganjil. Mungkin malam 29, 27, 25, 23, 21 atau pada malam last Ramadan. Malam terakhir. Jadi tuan-tuan set dalam minda kita. Aku nak cari Lailatul Qadar. Kemudian kata dia lagi, inna mra'ata Lailatul Qadri innaha safiyatu baljatu kana fiha qamra sati'an sakinahu sajitun. Malam tu kata Rasulullah ada tanda-tanda dia. Yang pertama, malam itu cerah. 2, malam itu adalah tenang, seolah-olah ada bulan. Malam yang tenang dan tenteram, tidak dingin dan tidak pula panas. Okey. Macam mana bertemu dengan malam Al-Qadar? Apa tanda dia Ustaz? Pertama, malam itu adalah
Malam yang sangat tenang. Sakit, tenang, damai, tentera. Jadi tuan-tuan malam cuba bangun. Bunyi mercun pun tidak. Binatang apa pun tak bunyi. Walaupun duduk sebelah zoo. Cuba cek. Selalu malam-malam. Wow. Wow. Malam tu motor pun tak bunyi. Dia orang ni ke mana? Tidur ke? Apa ke? Satu malam. Ustaz, ya. Boleh tak saya ambil teleskop? Saya teropong. Kau carilah, kau takkan jumpa. Ustaz, macam dia orang cakap, Lailatul Qadar tu kan macam pokok sujud kan? Bayangkan tuan-tuan, pokoknya banyak. Kalau lah malam tu Lailatul Qadar, agak-agak kena repair tak bangunan. Sebentar pada semua staff cuti lah hari ni bangunan kita semalam Lailatul Qadar, pokok semua sujud timpa bangunan kita. Buat bertenang tuan-tuan. Jangan faham macam itu. Jangan faham duduk tepi tingkap. Abang tengok apa? Tunggu pokok sujud. Tak ada pun. Jangan faham macam itu. Tetapi tak mustahil berlaku kalau Allah nak bagi nampak. Sebab tu darjat kita ni tak sama. Kita punya darjat, amalan kita, iman kita, sama-sama kita ni sama kan? Tak sama kan? Tuan-tuan puasa lah hari ni, semua puasa. Sama ke pahala dah? Dah. Ada yang markah penuh. Markah penuh, langsung tak ada dosa daripada subuh sampai ke maghrib. Langsung tak ada dosa. Semayang, puasa, buka. Tu je kerja dah. Sahur, semayang subuh. Puasa, semayang zuhur. Puasa, sambung lagi semayang asar. Puasa, buka puasa. Oi, tak ada dosa langsung Ustaz. Tak ada. Dia tidur pada subuh sampai ke maghrib. Mana ada dosa? Tengok apa pun tak, duduk dia. Lepas subuh tidur. Jaga-jaga pukul 2. Dah zuhur. Allah. Jaga tidur pukul 6.30. Allah, dah 6.30. 7.28 dia buka puasa. Dia kata ke isteri dia, tak terasa langsung puasa kali ni. Betul lah kita di akhir zaman. Imam Mahdi nak muncul dah. Apa kaitan Imam Mahdi kau dengan tidur pada pagi sampai ke maghrib? Tak ada kaitan langsung. Cuba tuan-tuan tengok berapa ramai yang berdosa. Puasa tapi bohong. Bohong. Tiga seringgit. Murahnya akak karipap, RM3. Ya Allah, akak niaga Rasulullah. Niaga macam Rasulullah, dia cakap. Tak ada untung. Kita pun beli RM3. Balik rumah tuan-tuan, oksigen. Karipap tu oksigen tau. Penuh je dalam dia. Isi 2 ketul aja. Berapa banyak pahala kau hilang dalam niaga. Itu belum masa lagi. Dia tak berniaga. Dia sa'i. Dia pergi pasal Ramadan, dia sa'i. Patah balik. 7 kali sa'i. Agak-agak apa benda yang dia nampak? Bawa cari. Dia cari apa? Dia tengok yang ni pakai skirt. Oi, bunyi oi. Orang Melayu kau tak apa. Tengok yang ni pula, seluar pendek pula. Oi. Punya banyak mata ni duk tengok orang. Orang bukan Islam, ramai pergi. Pakai baju singlet saja, seluar pendek jalan. Kita tengok pula. Tak tengok, barang baik. Tengok, rosak pahala. Orang perempuan pun rosak pahala. Hak pi ke pasal Ramadan tu, cuba tengok hak lelaki tu. Dia pakai seluar ketat. Seluar tu untuk naik basikal. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Dia pakai seluar ketat, baju sador, baju ketat jalan. Kita tengok lagu tu. Sahaja nak tayang. Yang hak baju ketat ni bukan untuk perempuan je. Hak laki pun kena jaga. Bergetar. Ya Allah.
Jatuh habis bungkus-bungkus tu. Ayam percik jatuh. Pedom jatuh. Ni hak duk rosak kita ni. Duk rosak mata kita ni. Puasa apa macam tu. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Nabi kata malam tu malam yang tenang. Malam tu sunyi. Malam tu cahaya cerah. Malam tu tak panas dan tak sejuk. Itulah tanda-tanda Lailatul Qadar pada malam tu. Tenang, tenteram, cuaca cerah, tak ada riuh rendah, dalam keadaan cuaca ni terang. Sakinah, terang, tenang. Kalau tengok tuan-tuan, saya kata tadi pokok sujud. Kalau Allah nak tunjuk, mungkin. Tapi bukan semua jadi. Nampak. Kalau Allah kata, nampak pada orang hak baik, dia tengok. Sebab tu bila dia tengok, pokok tu tunduk pada dia, bertambah iman dia. Bukan maknanya pokok tu semua tunduk semua. Jenis rumah duduk di kampung, belakang pokok durian, depan pokok kelapa, tiap-tiap tahu repair. Tak ada masalah tu. Jadi jangan kita faham pokok tu sujud secara zahir. Orang yang nampak, saya kata tadi dah, kita ni tak sama. Tak sama tuan-tuan. Pahala kita, amalan kita berbeza. Ada orang hari pertama dah khatam Quran. Hari pertama puasa khatam. Kita ni sampai ke sudah tak khatam. Adakah kita nak kata sama kita dengan dia? Tak. Kita buat semayang tarawih 8, dia 60 rakaat. Tak sama. Saya pun buat 20 Ustaz. Memang 20, tapi 7 minit. Sama apa? Punya laju baca Fatihah. Allah amin ahad amin ahad assalamualaikum amin amin ahad amin ahad amin ahad. Nasib baik kita dengar ahad. Tahu surah ni surah Qul Huwallah. Kalaulah dia tutup amin Sabtu. Surah apa yang Sabtu? Kau nak kata kau sama dengan orang yang sembahyang sampai bengkak kaki, tak akannya sama. Okey. Kita ni kata kita sama tak sama. Tuan-tuan benci dekat Yahudi, benci. Menyampah, geram, bunuh orang, sembelih orang, bakar, bom. Geram. Tapi bila baik buka puasa, mok. Teringat tak masa buka puasa tu, ingat ada orang Palestin? Tak teringat, orang ramai tak teringat. Dia orang hal lah, ada lah orang tolong dia orang tu. Makan. Perasaan tu hilang tu. Kita benci tak pada Yahudi? Ada tak makhluk hal lagi jahat pada Yahudi? Ada. Siapa Ustaz? Syaitan. Syaitan tu lagi jahat pada Yahudi. Yahudi tu ada kat sana, setan mana-mana pun ada. Tapi kadang-kadang kita jadi saudara setan. Tak ada pula kita marah. Beli ni yang. Beli di pasar Ramadan ni 10 beg. Begini buat balik. Oi. Makan nasi 2-3 suap kenyang. Ni, lauk ni. Ni, lauk ni. Awak buang. Awak membazir. Bukankah awak saudara syaitan? Sayang tuan-tuan. Nayo. Sebab tu berjimat. Kita ni duduk di KL ni, tuan-tuan ni duduk di KL untung. Setiap malam ada pasar Ramadan. Alhamdulillah tak payah masak. Beli ala kadar sudah. Sebab tu nak jimat belanja, akak-akak jangan masuk bazar Ramadan. Suruh suami. Sak. Ayam pecik satu, martabak satu. Alright. 5 minit tak sampai dah. Martabak tak masak, ayam masak, ayam pun tak masak. Bila pergi dua-dua, lebur. Bang, abang, tu asap rumah terbakar ke? Tak, ayam bakar.
Abang, tu. Pergi seorang sudah, cepat. Tapi ada benda yang kena buat dua. Apa dia? Tengok TikTok. Tengok Facebook. Kena tengok dua. Jadi baik. Suami tengok TikTok. Isteri mesti duduk sebelah. Baik ya. Abang buat apa? Ceramah Ustaz Wadi. Nampak baik. Habis Ustaz Wadi pula. Siapa tu bang? Ustaz Kazim. Abang tak minat sangat. Tengok. Panjang tengkok dia. Tengah-tengah duk tengok ceramah Ustaz Kazim. Naik ke atas. Keluar pula gambar perempuan duk gelek-gelek. Astaghfirullahalazim. Aku baru sembahyang tarawih. Allah. Terus naik ke atas. Isteri sebelah. Isteri pun ke dapur pergi baca air kat kowai. Dia cari balik. Mana ke dia tadi? Ni parah ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, dia ni kena ada orang jaga kita. Begitulah dengan Lailatul Qadar. Kalau seorang-seorang, tak jadi. Abang-abang, kejut isteri. Kejut isteri. Ya. Jom mayang. Pukul malam ni Lailatul Qadar. Dia pun selak langsir. Nampak tak cerah? Cerah leha malam kamaknya. Cerah lah awak tak padan lampu luar. Oh gitu. Jadi peranan yang nak kejutkan ni siapa? Suami kita. Sebab tu akak-akak kalau dapat suami yang boleh kejut semayang malam, kejut kita cari Lailatul Qadar. Pilihan tepat. Jom kita semayang. Kita zikir. Kita minta ampun pada Allah. Jom. Ui, dia sembahyang tahajud, dia imam. Allahu Akbar. Kita ni, ya Allah, pilihan yang tepat. Terima kasih Tuhan. Habis 2 rakaat tahajud, dia bangun pula. Kau pula imam. Astaghfirullahalazim. Pilihan tak apa tepat lagi tu. Jadi kalau suami tak kejut kita, Kak, kita kejut dia. Ni anak-anak kita yang ada di rumah, kejut sekali. Pukul 4:30 bangun. Zikir. Akak-akak uzur. Zikir. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Cari malam ganjil. Cari yang tenang. Cari yang jiwa rasa tenteram malam tu. Tak teringin. Nak buka TV apa pun tak teringin. Lain sangat malam ni. Bunyi anjing pun tak ada. Padahal kita duduk di kawasan perumahan yang orang duduk belanjing. Hebatnya tuan-tuan. Ustaz, yang air beku tu kan? Wallahu a'lam. Macam saya kata tadi, kalau Allah nak tunjuk tak ada mustahil. Tapi taklah beku macam kita ni. Bayangkan laut tu beku. Kapal tengah duduk berlayar, beku. Kapten, laut beku. Lailatul Qadar lah. Bayang. Tak ada macam itu. Ustaz pernah jumpa. Saya ni, alhamdulillah tuan-tuan, di sekolah saya di Ipoh, kami buat qiyamul sejak malam pertama Ramadan. Malam pertama sampai akhir. Setiap malam. Dah berapa tahun Ustaz buat? 18 tahun. Tak pernah miss. Ni duk ada. Tiap-tiap malam. Di Ipoh. Agak-agak kalau tiap-tiap malam jumpa lah itu kadang buat. InsyaAllah jumpa. Cuma kita tak nampak bila. Takkan selama 18 tahun Ustaz tak jumpa yang pelik-pelik. 2 kali. Di belakang sekolah pondok saya tu ada kebun pisang. Banyak kebun pisang. Jadi saya ambil wudu dalam 4:30 tu nak naik balik ke surau. Makcik-makcik pondok tu, dia kata, Ustaz cuba tengok pokok pisang. Daun-daun dia, semuanya terbalik. Semua terbalik. Yang bahagian hijau yang pekat tu ke dalam, yang di luar masuk ke dalam, yang ke dalam keluar. Bukan sebatang pokok, semua pokok. Saya kata, siapa pula yang rajin mengalihkan daun? Jadi makcik ni, Ustaz, Lailatul Qadar kau Ustaz. Wallahualam kau Ya Allah. Pakat duk menangis pula dah. Saya kata, jom sembahyang. Bukan suruh menangis, suruh sembahyang. Itu sekali. Pelik sungguh tuan-tuan. Yang air beku tu sekali juga.
pun dalam 4 suku, 4,5 lebih kurang, saya rasa dahaga. Di sebelah bilik mayat saya tu, di sekolah saya tu ada bilik mayat pengurusan jenazah, ada pantry. Jadi saya buka peti ais, bahagian atas tu, beku. Allah. Sampai sekarang beku kat so. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Tak. Setakat ni, air beku saya tak jumpa. Mungkin iman saya tak apa nak kuat, tuan-tuan. Okey. Kemudian kata Nabi SAW, besok paginya pula. Apa jadi pada besok paginya? Kata Nabi SAW, wa inna amaratiha inna syamsa sabihataha takhruju mustawiyah laisa laha syu'a'. Maka kata dia, bila pagi besoknya matahari terbit, tidak bersinar dengan kuat seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama-sama matahari pada pagi itu. Banyaknya malaikat yang naik daripada tanazzalul malaikatu waruh, malaikat naik ke langit bertemu dengan cahaya matahari, maka pada masa itu cahaya matahari jadi putih. Tidak menjadi kebiasaan warna kuning merah macam kita. Maka berlakulah Lailatul Qadar malam semalam. Jadi 2 tanda berlaku pada waktu malam, dan satu lagi tanda berlaku pada waktu pagi besoknya selepas sembahyang subuh, sehinggalah pukul 10, pukul 11 kan tuan-tuan tengok matahari masih lagi tak nampak cahaya dia, memutih. Itu tanda Lailatul Qadar sudah berlaku. Jadi kalau kita tak buat apa-apa pada malam sebelumnya, malam tu rugilah kita. Sebenar-benar rugi, lebih rugi daripada terlepas nasi lemak kebangsaan tadi. Lagi lepas daripada rugi daripada terlepas makan nasi kandar, berebut balik naik kampung, naik tiket bas habis ke apa. Tak ada serugi hilangnya Lailatul Qadar. Sebab mungkin tahun depan kita sudah tidak lagi bertemu dengan Ramadan. Ini Ramadan yang terakhir kita. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, ambil manfaat daripada Ramadan pada tahun ini. Pertama, bayar zakat. Pergi bayar zakat. Saya membuat kiraan zakat saya ialah pada bulan Ramadan. Zakat pendapatan ke, zakat apa simpan ke, mah ke, saya kira pada 1 Ramadan punya tarikh. Dia punya kiraannya. Sebab saya nak dapat pahala yang besar di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, zakat fitrah. Akak-akak bayarlah abang-abang zakat fitrah. Jangan duk kira sangat. Kenapa 3 harga? Kenapa 3 harga? Ni berdua, ni apa? Mahal ni bahas. Setahun sekali bang. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Siapa yang sedekah, siapa yang memberi, Allah ganti balik. Jangan takut. Yang ketiga, bulan Ramadan ni dipanggil Syahrul Jud. Syahrul Jud. Apa tu? Bukan terkejut. Syahrul Jud, bulan sedekah. Banyakkan sedekah. Banyak sedekah pun. Dalam poket ni RM1 ke RM2 tak kira. Jumpa orang susah ke, budak kecil ke lagi. Kita pergi semayang terawih, jumpa budak-budak RM1, bagi RM1, seorang RM1, seorang RM1. Jangan bagi pada pagi raya. Pagi raya dah masuk Syawal. Pahala dah kurang. Sekarang bagi. Nah, makcik bagi sekarang. Kalau datang raya pun makcik tak bagi tau. Raya tak ada dah. Makcik bagi sekarang. Dapat pahala lebih. Ini bulan Ramadan. Tak sedekah pagi raya. Tak sedekah. Dihalau pula budak-budak. Waalaikumsalam. Bang, budak-budak tu ramai datang tu bang. Hei, minta duit je budak-budak tu. Dia tak tahu kita sekarang di duit kita. $1 bersamaan RM1 kita. Itu pula dia tanya tuan-tuan. La ilaha illallah. Suami tadi tak suka budak-budak datang. Dibuat-buatnya cacat. Dibukanya pintu. Lari budak-budak. Takut. Berhenti berpokok. Tadi dekat masjid sihat pakcik tu kan. Bila masa dia cacat, punya kedekut.
Apa kejadah ni? Yang keempat ni tuan-tuan ni, kita ni carilah yang halal. Kalau makanan nak yang halal, semua nak halal. Nikah pun nak halal. Baru ni saya jumpa siapa, satu perempuan, dia kata, "Ustaz, saya sedang mencari imam." Imam kat dalam tu. Bilik imam tu. Rupanya maksud dia lain. Cari imam. Ustaz, saya cari imam, Ustaz. Itu dalam tu imam. Bilik imam cari. Bila cari, saya dah jadi halal, Ustaz. Kita orang dah halal, Ustaz. Elok tu. Maknanya halal nikah. Nak jadi imam dalam rumah tangga. Bahasa sekarang ni. Saya cari imam tau. Saya dah ada makmum. Imam je belum lagi. Berat ni, Ustaz. Imam seorang. Makmum 4 boleh. Tak naklah. Imam seorang, makmum seorang. Padahal imam seorang, makmum ramai-ramai boleh. Ni mana faham tu? Faham sudah, Ustaz. Okey. Kalaulah semua benda nak halal. Bank? Berapa ramai ambil bank yang tak halal? Simpanan tak halal. Pembiayaan loan tak halal. Carilah jalan tu. Kita ada bank muamalat. Semua ada. Debit, kredit, deposit, home financing, semua. Pajak gadai lah. Personal financing, semuanya ada. Vehicle financing, semuanya ada. Dengan orang dia pun ada. Tu halal belakang. Cari simpanan yang halal, pelaburan yang halal, pembiayaan yang halal. Sebab kita kadang-kadang puasa, tapi nilai masa kita berperang dengan Allah. Puasa pada Allah, tapi isytihar perang. Pasal apa? Mengambil urusan secara riba. Siapa yang ambil bisnes secara riba, seolah-olah dia berperang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi bersihkan betul-betul kita punya segala-galanya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja.